Nama dia apa tuan sebut tadi? Minda Bawah Minda Sedar. Bawah Sedar. Bawah Sedar. Minda Sedar, Minda Bawah Sedar, Minda Telah Sedar. Tiga konsep tu penting. Dan Minda Bawah Sedar ni, kita menjana kita punya angan-angan tau. Kalau dulu jangan jadi angan-angan mak jenin dia kata. Tapi sekarang bagi saya angan-angan tu penting pasal ia membina impian dalam otak. Saya nak jadi ini, insya-Allah mesti ada tau. Saya nak jadi penulis yang berkualiti, insya-Allah dapat. Pasal minda bawah sedar kita ni dia jenis minda yang bodoh tau. Maksudnya kita kena sumbat maklumat apa yang ingin kita capai. Sebab itulah bila saya mula-mula pindah ke Angkasa Puri tahun 1990, saya tak boleh adapt lah hidup di sini. Tapi bila saya masuk kursus minda tu, akhirnya saya boleh adapt. Akhirnya saya berumah tangga di Selangor, di Lembah Kelang. Saya tak balik Sabah. So di situlah start mula-mula tuan betul-betul memahami konsep tu masa masuk kelas tersebut. So ni sebelum menulis lagi ya sebenarnya? Sebelum menulis. Menulis kecil-kecilan adalah menulis puisi, menulis drama radio, tapi menulis novel, bagi saya novel ni sesuatu yang besar sebab kita membina empire kita tau. Jadi di sinilah kita tumpahkan segala impian kita lah. Ya, tapi berbalik pada tuan sebut tadi kan, membina empire kita, dan saya yakin bila tuan nak start tulis tu salah satu buku kan yang baru, contohnya nak create story daripada scratch ni, dia mengambil energi sangat banyak. Energi betul kan? So bila dah habis tulisan satu buku tu, bukan perkara yang mudah untuk just letak buku tu di tepi dan jana idea buku baru. So kenapa ada certain buku sampai berderet-deret siri dan certain buku tu satu tu je, dan certain buku tu maybe 2-3. Dia saya punya motivasi adalah untuk menghasilkan 2 novel setahun. Jadi saya akan berusaha untuk novel yang sekarang saya tulis lah. Dan kemudian saya akan cakap diri saya akan rehat dalam 2-3 bulan untuk novel kedua. Tapi once sudah bergelar penulis, serius dalam dunia penulisan, lepas saya menulis, kita jadi bodoh tau, duduk diam, tak buat apa-apa kan. Akhirnya kita terdorong untuk menulis. Kita tak bolehlah menulis ni. Macam yang Anding Ayangan saya buat. Saya kata, saya cakap dengan diri saya dalam sebulan lah saya nak rehat apa semua. Seminggu kemudian saya nak menulis lah. Boring ya duduk gitu ya apa semua. Sebab dah jadi pekerjaan kita kan benda tu. Dah jadi darah daging kita. Jadi tak boleh duduk diam. Ya, tapi maksudnya kenapa, apa yang buat salah satu buku tu worth untuk kita tulis sambungan dia, dan satu lagi habis di sini je? Bergantung pada permintaan. Dan juga bergantung pada royalty. Sebab royalty adalah gaji kita. Faham. Tak ada kerja, tak ada buku, tak ada gaji. Sedangkan hidup mesti diteruskan. So tuan memang main income daripada menulis ni royalty sampailah tuan terbit sendiri baru-baru ni? Ya betul, saya terbit sendiri, masih juga antara karang kerap. Setahun 2, satu karang kerap, satu saya terbit sendiri, yang diuruskan oleh Ram FC lah. So tuan baru create that company ya basically? Diorang yang Ram FC yang nasihatkan saya untuk create company. Sebab kita supaya kalau buku tu diambil oleh production house, senang kita letak syarat kita. Kalau macam dia ambil dari karang kerap, dia kena follow dari karang kerap punya syarat pula. Tapi apa turning point dia untuk start buat benda ni? Dan tak continue dengan cara yang sebelum ni? Yang mana tu? Kan tadi tuan fokus on royalty, lepas tu tuan start untuk buat sendiri Ram FC. So apa turning point dia? Kan lama tuan turning point dia itulah Kasyapain. Kasyapain maksudnya itulah, bila ada company nak ambil apa semua, saya tak boleh letak syarat saya sendiri. Jadi bila ada sebab tu saya jarang buku-buku saya
difilmkan, Okey. didramakan. Sebab saya cerewet dalam bentuk dari segi cerita. Sebab apa yang ada di frame diorang tu tak sama dengan frame di kepala saya. Sebab itulah macam daripada terbit jadi rosak, saya dia asak oleh pembaca, kenapa begini, lebih baik tak payahlah. Kecuali syarat itu dipatuhilah. Faham. Sebab itu sekarang insya-Allah bila ada permintaan begitu, skrip saya kena tengok. Saya kena tengok. Saya tak boleh lepas macam tu je. Kenapa tuan diorang tak offer ke tuan untuk buat skrip? Bukan tak mau, tapi banyak kerja. Buat skrip banyak kerja. Banyak kerja. Saya punya kerja novel banyak lagi tak habis. Faham. Untuk target tahun ni insya-Allah. Faham. Okey, saya ada 2-3 soalan yang saya kalau tak saya tadi saya dah lupa. Okey, saya nak berbalik kepada poin tadi sebelum kita sentuh balik pasal lebih teknikal ni. Adakah bila tuan tulis buku Ungu Carmilla pun dapat banyak gangguan macam ni? Ada memang gangguan macam ni. Cuma saya tu bila saya menulis Ungu Carmilla kan, dia punya start, dia punya plot cantik dah. Sampailah satu ketika saya berhenti, apa kata saya twist cerita ni. Bila twist, rupanya yang gila tu bukan gila, yang tak gila tu memang gila. Jadi kenapa bila dia masuk tandas, yang watak utama ni, dia nampak cermin tandas tu orang lain. Tapi di cermin itu adalah dia, di luar cermin bukan dia. Saya konsep keterbalikan. Jadi saya twist sana. Sehinggalah satu ketika tu dia terima call, ada leopard yang cuba kacau dia. Telepon, dia tak mau cakap tu. Tak mau cakap, macam dia sudah diasak dari segi psikologi. At last dia letak telefon tu, dulu kan pakai telefon office kan. Dia letak telefon tu, lepas tu dia tengok wire tak pasang pun. Tak pasang. Itulah saya buat konsep keterbalikan. Bila buat benda Ungu Carmilla begitulah. Tentang itu cerita tadi Rahsia Perindu yang saya sentuh ni. Bila Ungu Carmilla adalah tentang bunga tu kan. Bunga tu. Itu waktu tu saya jumpa buku sains yang mengatakan cendawan ni ada racun. Bila ada racun, saya dapat itu saja. Lepas tu saya hurai fiction saya lah. Lepas tu saya cuba bawa pembaca bahawa bila duduk seorang-seorang di rumah, dia dengar bunyi kuku tu. Tapi di luar. Jadi, dia kata ini elemen yang seram lah. Tapi benda tu sebelum pembaca terima keseraman itu, saya dulu kena. Nateo tu. Tuan dah kena, maksudnya tuan kena bunyi tu? Bunyi tu. Ni cerita yang lain daripada ketut ni lain tadi. Maksudnya bunyi yang hadir dalam kepala otak saya sendiri lah. Okey. Dulu saya tak reti nak kawal. Sekarang Alhamdulillah lah. So maksud tak reti nak kawal ni, maksudnya tuan tak pasti adakah itu betul ataupun itu halusinasi. Memang dengar betul ni tuan? Dengar betul. Dengar betul. Okay, kejap guys. Assalamualaikum. So aku ada big announcement sebenarnya untuk korang. So aku actually dah berpartner dengan Public Gold sebagai diorang punya authorized dealer guys. Okay, kenapa aku buat macam ni? So kalau kau tengok podcast ni dah lama, kau tahu aku selalu ambil berat, especially tentang finance dan juga investment dan sebagainya. And aku dah lama dah invest dalam emas. So aku nak invite korang untuk invest dalam emas sekali. Sebab kalau korang tak tahu, emas adalah salah satu cara untuk kita preserve nilai duit kita yang paling efektif. Macam tahun lepas sahaja, emas naik 40% guys. Okay, almost 40%. Put into perspective, kalau korang invest dalam financial instrument yang lain macam ASB ke Pelasia, macam apa 5 ke 6% macam tu je lebih kurang. So dengan gold 40%.
And dengan apa yang jadi dengan dunia sekarang ni, dengan segala konflik di antara negara dan sebagainya, emas akan lebih mencarat naik. Tak pernah lagi dalam sejarah tahun ke tahun emas menurun. Tak pernah lagi, guys. Okay, so aku nak buat giveaway, guys. Aku nak bagi 0.25 gram. Kau boleh tengok apa yang aku pegang kat sini. So ni dia, guys. Okay, so ni dia, guys. 0.25 gram of official collaboration public gold dan juga kartun Inside Out, korang ingat. So ni korang boleh collect, and sebab ni korang boleh buat collection juga kalau korang nak. Dan siapa yang akan dapat 0.25 gram ni kepada investor yang bertuah sepanjang bulan Julai ni, aku akan run this giveaway. Satu orang akan memenangi 0.25 gram dengan syarat korang invest dalam emas hanya RM100 sahaja. Add on, aku akan bagi 10 lagi pemenang bertuah yang akan memenangi buku investment emas oleh Hafizul Hakim ni, untuk korang dapat belajar lebih mendalam tentang emas dan kenapa daripada dulu lagi mak-mak nenek-nenek kita suruh invest dalam emas. Inilah dia, guys, sistem simpanan yang tak akan pernah bocor dan ada nilai sebenar. So aku nak invite korang semua join Team Emas UCAS, sebab aku percaya yang pertama sekali, simpanan emas ni bukan untuk orang kaya je. Yang kedua, semua orang layak untuk menyimpan emas. Dan finally, aku percaya ilmu kewangan ni bukan untuk disimpan, tapi untuk kita kongsi sekali sama-sama. So kenapa korang kena selain berpeluang untuk menangi emas percuma ni, sebab bila korang join team ni, tekan link kat bawah, korang tak akan dibiarkan seorang-seorang. Korang akan dibimbing, ditunjuk ajar step by step. Mudah je, guys. Tekan link Telegram di bawah, join sekarang. Korang boleh terus start buat investment bersama Public Gold serendah RM100 sahaja. Dan sebagai penghargaan untuk bulan Julai ni, 10 orang, macam aku cakap, dia akan menang buku bestseller Traveller Emas, dan satu orang yang bertuah akan menangi 0.25 gram emas. So bayangkan, guys, korang beli emas RM100, korang ada berpeluang untuk tambah 0.25 gram lagi. So guys, jangan tunggu lagi, start sekarang. Tahun lepas ni 40% naik, tahun ni kita tak tahu lagi total akan berapa. So klik link kat bawah, jumpa kat dalam, mulakan perjalanan emas korang hari ni.